Assalamualaikum, nama saya Nur Sabrina dan saya akan membentangkan objektif kajian. Dalam kajian ini, beberapa objektif kajian telah ditetapkan agar tindakan dapat dilaksanakan bagi menjawab segala masalah serta persoalan yang timbul. Antara objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti dan mempelajari sejarah hidup masyarakat dan destinasi budaya di negeri Johor, kemajuan ekonomi dalam perdagangan, kesuburan tanah dan kepandaian ilmu pengetahuan pemerintah ialah faktor yang menjadikan dasar kerajaan menarik kepada masyarakat asing untuk memulakan kehidupan di Johor. Yang kedua, mengenal pasti perbezaan tradisi hidup dan budaya masyarakat Jawa, Boyan dan orang Kuala di negeri Johor. Budaya merangkum berbagai aspek iaitu dari segi jenis makanan, berpakaian, bercakap, berinteraksi di antara individu, gaya kehidupan, kaedah berfikir dan banyak lagi. Di Malaysia, kewujudan masyarakat berbilang kaum dan agama memberi peluang kepada kita untuk memiliki kepelbagaian budaya di kalangan antara masyarakat. Yang ketiga, mengenal pasti kesan-kesan yang akan berlaku jika tidak memertabatkan tradisi hidup budaya masyarakat Jawa, Boyan dan orang Kuala di negeri Johor. Sikap golongan masyarakat pada zaman kini amat membimbangkan kerana mereka tidak mengambil peduli akan kepentingannya untuk mempelajari, mengekalkan dan memertabatkan tradisi hidup dan budaya masyarakat Jawa, Boyan dan orang Kuala di negeri Johor. Hal ini kerana jika tidak memertabatkan, kesan buruk akan berlaku kepada generasi yang akan datang, malah kemakmuran sesebuah negara tidak akan dicapai keseluruhannya. Seterusnya, persoalan kajian. Beberapa persoalan kajian telah dikenal pasti iaitu apakah sejarah, tradisi hidup masyarakat dan destinasi budaya di negeri Johor. Persoalan ini bertujuan untuk mengkaji dan mempelajari sejauh manakah pengetahuan serta kefahaman masyarakat pada masa kini terhadap tradisi hidup masyarakat dan destinasi budaya di negeri Johor. Yang kedua, apakah perbezaan tradisi hidup dan budaya masyarakat Jawa, Boyan dan orang Kuala di negeri Johor. Persoalan ini timbul apabila ada segelintir masyarakat pada masa kini yang tidak dapat mengenali dan membezakan beberapa etnik dan kehidupan budaya masyarakat yang terdapat di negeri Johor oleh kerana tiada pendedahan tentang tradisi hidup dan budaya masyarakat Jawa, Boyan dan orang Kuala untuk golongan masyarakat pada zaman kini. Yang ketiga, adakah terdapat kesan-kesan yang akan berlaku akibat tidak memertabatkan tradisi hidup dan budaya masyarakat Jawa, Boyan dan orang Kuala di negeri Johor. Permasalahan ini sering timbul apabila masyarakat generasi pada masa kini tidak mengambil berat dan kurang menghayati identiti tradisi hidup serta kebudayaan masyarakat Jawa, Boyan dan orang Kuala di negeri Johor yang telah dipupuk dan diwarisi sejak dari zaman dahulu lagi yang boleh mengakibatkan berlakunya kesan buruk apabila seseorang individu tiada usaha untuk mempelajari dan memahami pelbagai budaya untuk dimartabatkan. Assalamualaikum, nama saya Nur Syarini binti Syamsuddin dan selepas ini saya akan menceritakan tentang tinjauan literatur yang saya telah dapat mencari pelbagai artikel dalam Google dan salah satunya adalah kelestarian budaya orang Melayu Jawa dan perdamaian yang ditulis oleh Sojiah Liking. Korang pernah makan tak nasi ambang? Sebenarnya nasi ambang ni adalah makanan tradisional daripada keturunan Jawa. Diorang nasi atas dulang besar, lepas tu dia ada pelbagai lauk atas nasi tu. Dia macam balut dengan daun pisang lah ceritanya. Dia letak pelbagai lauk yang tak berkuah supaya nasi dengan lauk tu tahan lama lah. Nasi ambang ni pun dia selalu dihidangkan dekat satu majlis diorang ni, iaitu Majlis Selamitan. Di mana majlis itu adalah majlis arwah yang diadakan sebelum bulan Ramadan. Bagi kita dia macam majlis tahlil lah, tapi untuk diorang majlis selamitan tu adalah majlis tahlil yang dah tetapkan tarikh dia untuk buat sebelum bulan Ramadan. So makanan yang selalu dihidangkan adalah nasi ambang. Orang Jawa ni pun dia ada kefahaman diorang di mana kenapa nasi ambang ni kena dihidangkan dalam dulang yang besar. Ni sebab diorang kalau tak habis makan, diorang boleh bawa balik untuk bagi isteri dengan anak-anak diorang makan dekat rumah. Orang Jawa yang dekat Pontian ni, diorang pun ada mengamalkan tata krama Jawa yang bermaksud menghormati kepada orang yang lebih tua. Seperti diorang akan bagi munjung. Munjung ni dia macam bagi juadah bila diorang buat kenduri lah. Lagi satu, bila diorang nak mengeratkan silaturahim, kaum lelaki diorang akan membuat tahlil setiap malam Jumaat, dan bagi kaum perempuan diorang akan buat baca Yasin setiap hari Jumaat. Okay, kalau korang pernah tengok tarian kuda kepang dekat Pontian Johor pun ada juga pernah buat. Tapi itu adalah pada zaman 70 hingga 80-an.
zaman sekarang ni dah tak ada sangat lah tarian kuda kepang sebab atas isu-isu agama. Sebab sebenarnya tarian kuda kepang ni kalau ikut orang tua, diorang akan buat pemujaan macam bagi makan kepada makhluk gaib ataupun diorang ada buat bacaan diorang tersendirilah. So disebabkan ini akan melibatkan isu agama, sebab itulah kat zaman moden ni tak nampak sangat tarian kuda kepang. Kalau ada pun adalah tarian macam dekat seni budaya tu. Itu adalah tarian macam biasalah. Okey, dari segi pakaian tradisi pula, pakaian tradisional diorang adalah baju kebaya Jawa. Apa beza baju kebaya Jawa dengan kebaya yang lain? Okey, kebaya Jawa ni, diorang punya baju tak transparent macam kebaya yang lain. Kalau tengok kebaya Nyonya, baju diorang adalah transparent, boleh nampak kulit kita. Tapi kebaya Jawa, dia tak transparent dan warna baju dia adalah hitam dan juga kuning emas. Okey, seterusnya tinjauan yang saya dapat cari adalah komuniti orang Bawean yang ditulis oleh Muhammad Ridwan dan Muhammad Fauzi. Okey, orang Bawean ni ataupun kita dipanggil sebagai orang Boyan. Komuniti dorang adalah sangat-sangat kecil di mana jarang kita nampak sebenarnya. Tapi dorang ditinggal dekat Muar, dekat Batu Pahat, Johor Bahru pun ada sejak 1931. Orang Boyan ni juga, dia bila jumpa dengan kita, dia akan cakap macam bahasa Melayu yang biasa. Tapi bila diorang bersama keluarga, diorang akan bercakap dengan bahasa ibunda mereka. Lagi satu, orang Boyan ni, dia suka sangat dengan masakan singgang. So, masakan singgang ni macam ikan singgang ataupun sayur singgang. Diorang akan hidangkan semasa kenduri cukur jambul. Macam kita ni, mementingkan juga pasal perayaan hari raya kan. Tapi bagi orang Boyan tak. Diorang akan mementingkan Maulidul Rasul daripada perayaan hari raya. Tinjauan terakhir yang saya dapat adalah daripada Yuzaidi, Muhammad Nazri dan Muhammad Anwar, di mana artikel yang diorang pilih adalah mengenai orang Kuala di Batu Pahat dan Pontian. Jadi mesti ramai kan di kalangan kita yang jarang dengar orang Kuala. Okay, orang Kuala ni adalah orang asli yang menetap di kampung Batu Pahat dan Pontian, di mana asalnya mereka adalah orang Indonesia Sumatera. Disebabkan masyarakat orang Kuala sudah biasa dengan masyarakat Melayu di Johor, jadi kita tidak dapat untuk melihat budaya dan adat istiadat orang Kuala yang sebenar-benarnya. Tetapi mereka masih mengekalkan tarian tradisional mereka, iaitu tarian dangkong. Hai and Assalamualaikum. Nama saya Amirul Hakim bin Mahdi. Saya akan menerangkan hasil kajian tradisi hidup masyarakat dan destin budaya di negeri Johor. Hasil kajian ini dihuraikan dengan lebih jelas bagi memudahkan pemahaman dan penerangan yang lebih berkesan. Berikut adalah hasil soal selidik yang telah diserahkan kepada responden sasaran. Berdasarkan Google Form Survey yang telah diedarkan, terdapat pelbagai perspektif dan pandangan daripada responden. Google Form Survey terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama bahagian A, data demografi, yang kedua bahagian B, persoalan tentang budaya masyarakat di negeri Johor, yang ketiga bahagian C, pengetahuan tentang budaya Jawa, Boyan dan orang Kuala. Berdasarkan kaedah soal selidik yang dijalankan, terdapat pelbagai pandangan serta pendapat yang diberikan oleh responden dalam mengenal pasti dan mempelajari sejarah tradisi hidup masyarakat dan destinasi budaya di negeri Johor. Antaranya, sebahagian besar daripada responden mengetahui tentang budaya masyarakat Jawa, Boyan dan orang Kuala. Ada juga sebilangan kecil responden yang tidak mengetahui tentang budaya masyarakat ini. Hal ini kerana mereka tidak didedahkan dengan pengetahuan tentang kebudayaan ini. Oleh itu, Jabatan Kebudayaan hendaklah mempromosikan budaya masyarakat Jawa, Boyan dan orang Kuala ini. Selain itu, hampir kesemua responden bersetuju untuk memartabatkan lagi budaya masyarakat Jawa, Boyan dan orang Kuala di negeri Johor agar tidak pupus. Jika pupusnya masyarakat ini, maka hilanglah keistimewaan yang berada di negeri Johor ini. Ini akan mengakibatkan kurangnya kedatangan
pelancong luar ke negeri Johor. Akhir sekali, ada yang berpendapat bahawa sektor pelancongan dapat mengekalkan budaya masyarakat ini kerana ianya salah satu daya tarikan pelancong dari dalam dan luar negara. Misalnya, persembahan teater tradisional seperti tarian kuda kepang ini diadakan. Kebanyakan pelancong akan mengunjungi Malaysia kerana ingin mendekati corak hidup dan kebudayaan kita. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, nama saya Nur Nadik Zati binti Rosana. Saya akan membentangkan tentang kekuatan, kelemahan, kesimpulan dan saranan. Melalui kajian ini, beberapa kekuatan dan kelemahan telah kami peroleh. Antaranya, memantapkan pengetahuan tentang budaya Melayu. Kami peroleh maklumat yang banyak daripada pelbagai sumber rujukan. Kami dapati bahawa kepelbagaian budaya dalam komuniti Melayu merangkumi aktiviti harian, amalan-amalan turun-temurun dan asal-usul sesuatu budaya dalam komuniti tersebut. Secara tidak langsung, tugasan ini menyingkap sejarah komuniti di negara ini. Oleh itu, maklumat ini dapat diketahui oleh masyarakat lain, terutama generasi muda yang kami percaya tidak cakna tentang budaya dalam masyarakat Melayu Malaysia. Kedua, membanding bezakan ciri-ciri budaya dalam masyarakat Melayu. Melalui tugasan ini, kami dapat mengenal pasti ciri-ciri persamaan dan perbezaan budaya suku etnik Jawa, Boyan dan orang Kuala. Contohnya, nama makanan tersebut menggunakan bahasa yang serupa seperti lauk ikan singgang, iaitu kelah colek bagi etnik Jawa dan etnik Boyan. Bagi kelemahan pula, kekangan perbincangan. Kami berpendapat bahawa tugasan ini akan menjadi lebih sempurna sekiranya ada ruang untuk kami berbincang secara bersemuka. Ini kerana perbincangan bersemuka akan menghasilkan keputusan yang lebih jelas untuk mencapai objektif yang sebenar. Kelemahan kedua, kekurangan maklumat tentang isu yang dibincangkan. Kami menghadapi masalah dalam mencari maklumat kerana kekurangan buku yang berkaitan dengan tajuk perbincangan. Kekurangan ini menyebabkan beberapa maklumat yang kami kaji tidak dapat diperoleh. Maklumat tentang orang Jawa dan Jawa boleh diperoleh, tetapi maklumat tentang orang Boyan dan orang Kuala amat terhad. Kesimpulannya, budaya merupakan antara aspek dominan dalam kehidupan masyarakat Melayu. Oleh sebab terdapat pelbagai suku etnik dalam komuniti Melayu, maka bukanlah perkara janggal apabila terdapat pelbagai bentuk budaya yang menjadi amalan. Tugasan ini mengupas 3 budaya suku etnik di Malaysia dari aspek makanan, pakaian dan kesenian berlandaskan beberapa objektif, iaitu mengenal pasti dan mempelajari sejarah tradisi hidup masyarakat, budaya, destinasi dan kesan-kesan yang akan berlaku jika tidak memartabatkan tradisi di negeri Johor. Kami mendapati bahawa hampir separuh daripada responden Google Form kami yang masih tidak tahu ataupun mengambil tahu tentang masyarakat Jawa, Boyan dan orang Kuala ada di negeri Johor. Ini menyebabkan responden bersetuju generasi kini perlu memartabatkan hal ini supaya tidak pupus pada masa hadapan. Beberapa saranan perlu kami buat untuk membuat penambahbaikan sekiranya pihak lain ingin meneliti aspek yang telah kami bincangkan ini. Contohnya, perkahwinan. Pantang larang dan adat resam dalam perkahwinan bagi ketiga-tiga suku etnik ini yang menjadi perbincangan. Hal ini kerana jika tidak memartabatkannya, kesan buruk akan berlaku kepada generasi akan datang. Dengan ini, peranan keluarga amatlah penting dalam mendidik anak-anak mengenai budaya dan tradisi yang tersedia ada di Malaysia. Dan itu sahaja daripada kami. Terima kasih.